أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Well, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ladies and gentlemen. Together with the four of us, saya Mim Alif Nak Mana. Saya Mim Alif WI Mawi. Aku Mim Alif On Maon. Dan saya Zakafia Zaki. Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Manap dan Mawi. Apa khabar semua? Ya, episod hari ini dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh Zaki Alwi Travel and Services. Anda juga boleh mencari mereka di social media Facebook, Instagram dan TikTok di Zaki Alwi Travel Services. Dan sebahagian daripada perkhidmatan yang mereka sediakan adalah bagi tahunan ya, iaitu ibadah korban dan juga ibadah haji dan umrah. Tidak lupakan juga ibadah badal haji dan badal umrah. Dan juga wisata. Wisata tu apa? Macam kira macam travel-travel lah gitu. Jadi Dia adik-beradik Alis bukan wisata, bukan. Dia lepas bedal wisata. Bedal wisata. belum. Kita baru start. Sabar. Khalas. Lah. Jadi sebenarnya ni kita bersama-sama dengan members kita lah, Zaki Alwi daripada Zaki Alwi Travel and Services ni. Untuk apa mana? Kita nak menengahkan bagaimana untuk menjalankan ibadah haji ataupun umrah dan menerusi kelas manasik beliau. Oh, so that's why hari ni kau nampak Betul. sebegitu rupa. Nampak cahaya lebih. Tak kan? Nur ala nur. Adakah bukan pasal kau duduk depan spotlight? So, itu salah satu aspek lah. Betul. Ini adalah sebahagian daripada series yang kita membawakan 4 episod untuk membawakan kepada anda seperti yang telah dikatakan Manap tadi ialah kelas manasik, iaitu kelas umrah lah. Betul. Kalau biasa kita dengar ataupun kita nampak kelas umrah nak kena pergi Masjid Sultan. Tak lama lagi ada nak kena pergi Santek. Nak canggih. Ataupun kena pergi masjid-masjid lah. Betul. Tapi kali ini kita tahu mengikut peredaran zaman, orang pun dah makin sibuk. Kita bawakan kelas manasik ke podcast untuk korang dengar for your own convenience. Tapi jangan risau, kita tahu kadang-kadang intipati dalam kelas-kelas manasik ni is can be very dry because serious lah, very serious kan. Tapi bila korang nampak muka kita 3 ekor ni, kita bukan cuba nak memperkotak-katikkan keadaan, tapi we will try to make the whole thing a bit light-hearted. So it's very macam digestible, bite size. Dia tak boring lah pasal kita tahu ada pakcik-pakcik, makcik-makcik pergi kelas manasik ni, diorang tidur. Nanti sampai kat situ dia tak tahu apa nak buat. Sampai ke sana dia tanya soalan sama. Kau tak pergi kelas manasik aku ke? I think the main reason atau the main focus for us today is kita nak extend to more people untuk memahamkan yang manasik ni. You don't need to register for umrah atau haji, you still can know, be in the know. So bila kau dah ready ataupun dah cukup keuangan, so kau dah prepare. Betul. So kau tak tanya ulang-ulang. Kelas episod ataupun series manasik ini dibawakan khas untuk anda daripada Zaki Alwi Travel and Services, khas untuk anda semua, insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, insya-Allah. Dan semoga menjadi manfaat bagi semua pendengar-pendengar kita. Okey, kita dah macam forum perdana gitu tiba-tiba. Podcast ini akan juga di Spotify dan kita juga akan adakan di YouTube juga. Yes, betul. Jadi sebelum kita nak serahkan majlis pada hari ini kepada Zaki Alwi, mungkin boleh share dengan pendengar-pendengar kita. Okay. Skibili-bili. Lain. Zaki Alwi Zaki Alwi Travel Services ni dah berapa lama, macam mana boleh bermula secara ringkas lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ramai yang tanya, Zaki Alwi tak pernah dengar, tak pernah nampak. Where have you been? Wow. Busy, selalu kat sana je. Ada podcast, tak apa. Okey. Awal sangat. Awal sangat. Okey, dia dalam tu mesti selang-seli kan. Okey, jadi Zaki Alwi Travel Services incorporated in December 2021 during COVID. Right, dalam COVID kau start kau ni bisnes. Kita terjun botol. Berani kau tu. Kita terjun botol dan in March 2022 kita dapat TA license. Wow. Apa tu? Apa license? TA license, travel agent license.
So Macam I'm PDPL. Oh, see. PDPC. Itu PDL lain. PDL lain Okay. Jadi that moment I was awarded as the youngest key executive. Masya-Allah. That means Muda bosses lagi, in STB, Singapore Travel Board, kalau dorang dapat TE license, the director akan dapat this key appointment, which is key executive. I see. So I'm the youngest key executive at that point of time lah. Sekarang tetap youngest. Belum ada lagi yang That was dah tua. in tahun 2021. One. How old were you? Kira indirect tak tanya umur kan? Itulah Saturday, Sunday. 26 lah. 26 27. 27. 27 years old. Muda lagi. Adakah patut Zaki panggil kita pakcik? Uncle So lah. what's your background sampai Okay. will lead you to 2012 I start back then in 2012. 2012 dah mula sebagai seorang pegawai. So saya mula company syarikat Zaki Alwi Travel bukan terus jadi bos. I've been through the hustle mode. At one point of time, angkat beg jemaah, cari bas, bikin check-in hotel. Tapi sekarang jadi bos pun sama buat Sekarang jadi pun sama juga, masuk dalam perut bas untuk susun beg. cari jemaah hilang? Cari jemaah hilang. Itu standard lah. Normal. Itu standard lah. So for me is why I do this is because this is my passion. I've been doing from very young, since after Sec 4 dah buat ni, dah bantu syarikat-syarikat lain. So alhamdulillah, syukur kepada syarikat-syarikat lain yang memberikan peluang. That's where I am now lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang dah pun mengetuai syarikat sendiri. Betul. Dan insyaAllah nanti tahun depan Hobi buat haji sekali InsyaAllah next year we try to tender for Hajj lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan. Baiklah, kita mulakan introduksi. Kita dah macam dulu Kelas manasik kita. listening comprehension Aku excited sebenarnya. Yelah, Pasal sampai ada pakai ihram kan? pasal kita aku tak pernah. Okey, kalau mana yang kat YouTube ni nampak, aku tak pernah pergi umrah. Betul. Tapi ada niat aku untuk Menunaikan. Amin insyaAllah. menunaikan. Amin insyaAllah. Ada, InsyaAllah kan. Dan dari hari ni aku jadi scapegoat lah. Tak adalah bukan apa. Sebab kau tak pernah merasai macam mana nak Betul. menunaikan umrah. Aku rasa macam nak pergi mandi sebenarnya. Cuma tinggal bawa gayung je Tak, tadi aku Sabun. Oh ini masuk YouTube kan? Tadi aku nampak putih. Pak putih kan. Putih mana? Ui. Aku ingat tadi ada jenazah kat dalam office. Jenazah Ni kelas berjalan. mana aku nak maki ni dah. Ni Tak, okay, but before we start, Hmm. perasaan kau bila kau mengenakan ihram ni, for the first time? Dia ada gatal tak? Okay, to be honest, bila Zaki tadi memakaikan aku ihram, aku rasa macam ada sedikit semangat. Masya-Allah. Macam semangat je. Alamak. This is, mungkin ini ada satu detik Tanda-tanda kan? Panggilan. Tanda-tanda 40 hari apa hari? Bukan, salah. Pusat berdenyut. Salah. Oh tu lain tu tanda-tanda Pusat lain. tak berdenyut. Pusat tak berdenyut. Tanda Pusat berdenyut. Tapi Macam mana tu? bila bukan pusat lah, kepala kan? Kepala 40 hari 40 hari. Pusat berdenyut pasal nak terberak. Bodoh je lah, kan aku dah mati. Kau pakai ihram tau. Kau masih dalam Belum, pantai ihram ini tau. pantang kat Singapura. Ni dah naik flight ke baru. Faham Pantang. Jangan. Okay. Nak kasi aku marah, biar sekarang. Okay. Aku dah naik kapal terbang jangan nanti. Cepat cakap. Perasaan kau. Tak, aku dah lupa perasaan aku. Perasaan aku betul. So perasaan aku tadi, aku rasa macam ada semangat sikit lah. Untuk aku macam lebih look forward untuk lebih mengetahui atau pelajari kelas manasik ni. Pasal totally aku kosong, aku zero knowledge. Aku sebayang pun tak betul juga. Ya, miss juga. Jadi this is something macam aku Jangan banyak sangat buka aib. itulah, tak apalah. Jadi dengan kawan-kawan sendiri kan. Tapi orang mungkin dengar orang kat luar pun tahu, mungkin orang pun similar macam aku. Betul, ya. Reality lah. Aku pernah dengar, aku terdetiknya bila Zaki pernah ada cakap sesuatu, bila yang kau nak ready tu. Kita belum bersedia, tapi bila tu kita bersedia. Sebab itu kelas manasik kali ni kita membantu korang-korang semua kat luar sana. Nampak aurat sikit tutup. Tak, itu bukan aurat. Bukan aurat. Bukan. Kelas manasik ni diharapkan dapat membantu korang. Kalau korang rasa kalau korang belum nak ready, kita tolong korang sikit untuk kasih korang ready sikit. Alright, jadi kenapa kita buat ni sama-sama Kenapa? So the reason is saya rasa ini adalah salah satu wadah yang kita boleh sampaikan dakwah. Dan dalam podcast, dalam YouTube, dia forever there. Betul. So if let's say ada nak bikin rujukan dan sebagainya, kadang-kadang orang nak jumpa face to face dia malu. Betul. Ataupun Betul. So diorang lebih suka macam go through YouTube dan sebagainya. And betul. I feel that bukan nak cakap kita bagus, cuma alhamdulillah cara kita sampaikan tu
at a very normal pace yang normal people boleh faham. Betul. And all of us here is normal. Betul. All of us here normal. So You sure? kita Sometimes I doubt that lah. How normal I am. No? Kan aku macam rasa doubt diri sendiri pula. Betul. Okay, back to Jadi you. kita sampaikan perkara kepada orang-orang yang biasa-biasa untuk faham apa tu intisari manasik umrah. Dan sekarang ni Zaki Alwi Travel and Services kita melakarkan satu program iaitu manasik perdana. So manasik perdana ni jemaah ataupun orang yang pergi DIY, orang yang pergi dengan lain travel agent, orang yang belum nak pergi lagi, nak dengar-dengar, they can pay and sit down for the one day course daripada 8 pagi sampai pukul 6 petang. We will cover everything. Tak terbatas pada jemaah-jemaah Zaki Alwi Travel and Kalau Services saja. jemaah Zaki Alwi Travel and Services, diorang wajib datang. Okay. So kalau luar daripada Zaki Alwi Travel and Services, we still welcome them. Pasal ni ilmu. Betul. At the end of the day, this is ilmu, but they will sit down, they will know that, oh, aku duduk dengan jemaah-jemaah Zaki Alwi Travel and Services. Orang yang belum rasa nak pergi, bertandang datang kursus manasik yang perdana ni, dorang punya semangat untuk nak pergi, nak register lagi cepat. Terpanggil lah. Dia macam pasal apa? Kita ada bikin sesi taklimat juga. Sekali Ada jemaah dapat bag. Wow. Ada jemaah dapat kain ihram. Jadi orang yang macam pergi belum ada terdetik dalam hati dia macam FOMO. alamak, macam best kalau aku dapat ni Belum rumah berdiri sebab aku teringat masa time kita pergi Mak On sebab hari yang taklimat tu Taklimat tu apa? kira the briefing the last briefing before kau fly off. Minta maaf aku. That was selalunya itu dalam seminggu 2 minggu sebelum fly before off. berangkat. And that was the detik where kita akan rasa betul-betul macam this is the reality, I'm really going. Correct. So mungkinlah insyaAllah. Jadi mungkin untuk orang pendengar semua kat luar atau yang sedang menonton, bagi aku sendiri aku tak pernah pergi umrah. Betul. Tapi untuk engkau Mawi dan Maon, korang pernah pergi sama-sama. Maklumlah kan, AI kan. Kau masih nak selit Satu keluarga yang harmoni. Kalau aku tumbuk muka kau sekarang keluar YouTube kena sensor tak kan? Gitu. Okay, jadi kita akan mulakan dengan ayat suci Al-Quran yang berbunyi sebagai walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Bermaksud manusia ni diberikan peluang untuk menunaikan ibadah haji atau umrah di tanah haram. Jadi ini adalah ayat Al-Quran, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita mampu dan sebagainya, kita boleh melaksanakan ibadah umrah ataupun haji dalam masa-masa yang terdekat. Jangan tunggu-tunggu. Okay. Ada rezeki, ada kesihatan, tak apalah. Kita tunggulah, anak belum besar lagi lah. Tak apalah, belum pandai ngaji lah. Belum start semayang lah. Belum start semayang. Kan dah terasa aku. Belum start semayang lah. Puasa pun miss lah. Faham. Tapi dah ada rezeki, dah ada kesihatan. Kita nak tunggu perkara-perkara ni. Kita nak tahu iman kita ni naik dan turun. Betul. Iman kita naik dan turun. Tak hari-hari iman kita ni naik aja. Betul. Ada turun, ada naik. Tapi kalau kita dah ada kelebihan, dah ada keupayaan, maka kita laksanakan apa yang diperintahkan. Perkara macam solat, puasa apa semua, this one is practice. Betul. This is practice and ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni miss, that means there's something wrong with us that we need to change for better. Yeah, fix it. Kalau kita asyik miss, tapi kita tak buat apa-apa pun, sampai bila-bila pun kita tak pergi umrah. Betul. Pasal nak tunggu sangat. Betul. Semayang kita betul. Okay, sekarang kalau kita semayang kita betul, ada tak orang check, tick, okay, now you can go umrah already? Tak ada. Tak ada, babe. Tak ada. Risau aku cakap ada orang buat gitu. Risau kan? That's like how I feel Kalau lah, kita kan. rasa semayang kita betul pun tak semestinya diterima oleh Allah. Betul. Jadi sampai bila kita nak tunggu, Masya-Allah. baru kita nak pergi. Jadi ini bukan nasihat, tapi ini adalah sharing. Okay. Sekiranya kita ada kemampuan, kita ada kesihatan, tolong berangkat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Memang sekarang kat Singapura nak haji ada sikit susah pasal ada kuota dan sebagainya. The next best ataupun the next nearest thing that you can do is umrah. You can do is umrah. So the next ayat Al-Quran is wa atimul hajja wal umrata lillah. Boleh melaksanakan haji ataupun umrah kerana Allah Taala. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Taala. Jadi kita berangkat umrah ni kerana Allah Ta'ala. Allah Taala.
ada je orang berangkat pasal perkara lain. Nanti betul. kita akan bincangkan. Betul. Nanti bukan sekarang Belum sekarang. Ini part macam Ini kasih introduction je. Betul. Kita kasih macam bayang-bayang. Bayang-bayang je. Apakah harapan kita nak dengah dalam manasik umrah ni? Apa harapan you all? Kalau nak tanya penonton, orang tak boleh jawab. Tak boleh jawab. So apa harapan you all? Kalau ada yang jawab problem. Apa harapan? I think it's more on getting to know in depth of what are we going to expect when we are there. Betul. Yeah. Yourself. Bagi aku pula, sebab kita dah pernah pergi, kita nak refresh. Bagi aku sendiri, aku nak refresh. Sebab benda-benda gini, kalau kita tak praktikkan on a daily basis, we tend to forget. Correct. So And this thing is not something you do daily. Betul. So it's a Tawaf, sa'i, tahlul ni bukan benda hari-hari kita buat. Betul. Hari-hari kita buat benda lain. Betul. Kadang-kadang kita pergi tahun-tahun soalan yang sama. Betul. Tawaf 7 pusingan. Yes. Betul. Ataupun sa'i daripada Safa Marwah tu kira satu ke, ataupun Safa Marwah Safa kira satu. One set ke? Macam itu. Okay, so for you pula yang belum pernah pergi, what is your expectation? Nak Harapan. tahu pasal ni. Kira nak start majlis ni. Start somewhere. You have to start somewhere. Correct. Yeah. So kepada pendengar, kepada penonton, kita bila time cakap, macam best pergi umrah, itu adalah Allah dah jentikkan satu jentikan yang mana Allah dah bilang dengan kita yang aku nak panggil kau. Tapi takkan kita dengar kan Allah cakap aku nak panggil kau. Tak. Tapi bila time kita cakap macam best tengok Kaabah. Best nak berangkat tengok. Kadang-kadang kita as simple as apa tahu. Kita jalan dekat airport, kita nampak satu group ni tengah check in. You nampak ada pakai ihram. Apa yang salah dia pakai ihram? Ni nak pergi umrah lah. Itu adalah jentikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tak sadar. Aku pun dah kena jentik juga ni. Yang kita tak sadar, yang kadang kita tak ambil indah. Kadang kalau kita nampak orang macam gitu, kita buat apa? Buat bodoh. Kita jalan je. Kita lupa kita kena minta doa dengan orang-orang macam gitu. Betul. Pasal apa? Orang-orang gitu, musafir. dia bukan pasal musafir je. Dia dah dapat jemputan daripada Allah. Kita belum dapat jemputan lagi. Kita baru Allah jentikkan hati. Okay, so dia lepas Allah jentikkan hati, baru dia mula datang interest. Interest dia apa? Tengok YouTube, cari buku, tengah duduk dekat masjid, ada kelas manasik ah. Stay dengar, tahu macam gini. Lepas tu we go deeper and deeper. Dan alhamdulillah when we came out with this idea, I feel that macam this is something that orang dah jentik hati, dah dijentik hati mereka. They need to know something. They need to go somewhere. Kan? Kadang-kadang kita pergi masjid, kita tak ada time. Betul. So they need to know somewhere. Jadi macam dekat dalam kereta kalau boleh dengar podcast, kalau dekat rumah boleh buka YouTube, anak-anak boleh tengok dan sebagainya. That one is something that we can inculcate inside our family. Okay, so this is our harapan harapan kita untuk dengar dalam manasik ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus jentikkan hati kita dan kemudian kita diberikan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah. Amin. Okey. Siapa yang mendapat gelaran tetamu Allah? Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Apa tu? Duyufur Rahman. Apa tu? Itu maknanya tetamu Allah. Duyufullah. Duyufur Rahman. Tetamu Allah. Tetamu Allah. Dalam bahasa Arab dia Duyufur Rahman. Selalu orang-orang macam polis kan, orang akan panggil Duyufullah. Dia panggil tetamu Allah. Itu adalah bahasa yang kita kadang kita dengar, kita macam apa dia ni meripik Duyufullah. Kalau terpesenda kan dia dosa. terpesenda itu tak berapa kelakar. Ada orang betul Duyufullah amin. Dekat depan orang tu dia ingat dia tengah baca doa. Dia ingat yang Arab polis tengah baca doa. Kesian kadang-kadang. Jadi sebab tu pentingnya ada kelas manasik. Jadi kita tahu pasal benda ni. Kita tahu pasal this is very simple yang kadang-kadang orang tak apa dia berbual amin. Asal Arab je amin. Duyufullah amin. Lepas tu dekat Kaabah Duyufullah. Tetamu Allah. Jadi bukan tak boleh, tapi kita kena tahu apa yang kita nak aminkan. Apa sebab tu maknanya, kena ada manasik, kena belajar. Sebab tu orang yang DIY ni, siapa kena cakap dengan saya, Ustaz, saya nak pergi DIY lah, gerebuk.
Pergi saya tak kisah. Walaupun saya ada travel agent, pergi. But you need to know your manasik. You need to know hukum hakam. The basics lah. The basic of everything. So gelaran tetamu Allah ni kepada orang yang nak berangkat untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, yang mereka ni dipanggil tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Duyufullah. Jadi daripada mana bermula orang tu dipanggil sebagai duyufullah, duyufur rahman? Daripada dia sign up, daripada dia sign aku nak pergi umrah, daripada dia sign up dia dipanggil sebagai duyufullah, duyufur rahman. They are going towards there. Allah Subhanahu Wa Taala tengah nak menjemput orang tu. Jadi orang-orang macam gitulah yang kita selalu sebut, wahai duyufullah, wahai duyufur rahman. Kadang-kadang kita bila nak masuk Madinah, kita panggil duyufur Rasulullah, tetamu Rasulullah. Jadi macam hari tu baru saya balik ni, kita sampai pada 12 Rabiul Awal. Yang message kat group tu kan. Yes, 12 Rabiul Awal. Tak boleh share. Jadi kita sampai pada 12 Rabiul Awal ni, jemaah kadang-kadang macam okeylah, just 12 Rabiul Awal je apa. Tapi saya tanya jemaah, orang kalau jemput kita untuk datang birthday party dia, kita happy tak? Happy kan? Macam kita someone that is honored. Terpilih. Siap Ni fikir sekarang beli present. betul. 12 Rabiul Awal, hari jadi Rasulullah, kita berada di Madinah. Depan kubah Rasulullah, kita beri salam kepada dia. Bukankah itu Rasulullah yang jemput kita untuk datang birthday present dia? Jadi apa present kita nak kasih dengan Rasulullah? Selawat. Apa present kita kasih? Jemaah dah macam blank tau. Apa present kita nak kasih And Masya Allah, jemaah yang pergi tu, mereka dapat bukan sahaja solat sunat dekat dalam Raudah, tapi dapat solat Isyak. Masya Allah. Kita time tengah queue Maghrib tau. Sekali azan Maghrib, sekali kita dekat one of the site lah yang belum masuk Raudah lagi. Lepas kita dah macam alamak dah habis lah. Tak dapat. Ada jemaah semua dah hampa lah. So saya cakap apa tau, Rasulullah kalau cakap jadi, Rasulullah kalau cakap duduk, pasti duduk. Jemaah dah macam okey. Dia punya semangat dah datang balik. Harapan lah. Sekali kita masuk, kita sembahyang sunat. Okay, saya cakap dengan jemaah, okay, pergi depan lagi sikit sembahyang. Pergi depan lagi, sembahyang lagi 2 rakaat. Masuk lagi, sembahyang lagi 2 rakaat. Masuk lagi. Sekali polis cakap, everyone sit down, wait for Isyak. Alhamdulillah. Saya tengok jemaah cakap apa tahu? Ustaz, ini dah lain macam cakap. Ini kalau Rasulullah nak kita duduklah. Sampai ada jemaah, Ustaz, dah macam tarawih. Ustaz, saya sembahyang sunat dah macam tarawih dekat 20 rakaat. Pasal they don't want to waste the chance. Of course. Betul tak? Kita selalu dapat 10 minit je. Betul. Sebab tu saya cakap, setiap jemaah yang pergi, bukan semua jemaah pergi dapat nasib yang sama. Ada jemaah kadang-kadang tak dapat masuk Raudah pun. Betul. Pasal apa? Sakit. Sampai sakit, tak dapat masuk Raudah. Ada jemaah masuk Raudah sampai tunggu Isyak, solat fardu dekat dalam dan sebagainya. Ada jemaah kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan keizinan dia, memang dia akan dapat. Sebab tu at the end of the day, it's macam mana kita melaksanakan ibadah kita. Adakah kita berangkat dalam keadaan macam gini, macam gitu? Tak perlu cakap lah. Macam mana tu? So kita kena nilai diri kita. Adakah kita ikhlas untuk berangkat ni? So this one is bukan mutawif ataupun bukan syarikat yang nilaikan, oh awak ni berangkat macam gini-gini. Tak. It's yourself. Diri sendiri. Macam mana you belajar, macam mana you cari ilmu, macam mana you buat sesuatu untuk dapat sampai dekat situ tu. Walaupun Allah dah kasih kita golden ticket macam you cakap kan, dah kasih kita visa yang Masya Allah dan sebagainya, tapi kalau Allah nak kasih dugaan, pasti ada. Betul. Aku setuju. Pasal apa? Nak dapat syurga Allah bukan senang. Ada orang dia cakap senang dapat syurga Allah. Memang syurga Allah tu free. Betul tak? Nak dapat neraka kena bayar. Kan? Tapi syurga Allah tu free. Tapi Allah akan sertakan dengan dugaan. Salah satu dugaan dia, apabila kita nak berangkat umrah, kita tak selesa dengan pakaian ni. Kita pergi kerja pakai ni ke? Tak. 2 piece je.
Dalam Kota Kanting. Kota Kanting, left right, left right, left right, left right. Gerbang. Kat Kota Kanting orang nak peluk-peluk lalu. Oh. Ambilkan air, okay, tak apa. Jadi okay, jadi ini adalah salah satu pakaian yang kita tak selesa. Betul. And cakaplah jemaah yang umur dah 50 lebih, 60 lebih, Ustaz saya tak biasa Ustaz, maaf cakap tak pakai seluar dalam. Dalam semua hidup saya pakai seluar dalam Ustaz, tidur pun saya pakai. Oh, betul secure cik. Okey tak apa. Bukan apa, makcik. Makcik ada pengalaman pahit tu kan. Makcik kau tu apa? Makcik kau tu Pengalaman pahit. kenapa makcik kau tu gelojok? Jadi kadang-kadang kita punya cara ini adalah dugaan kita. Betul. But we don't feel it. Alamak. Kadang-kadang Apa, tu kita tak realise. Betul. Kita kita tak realise. Betul. Macam I think I heard his story apa dah sampai dekat Mekah macam restless. Dan sebab dah lama, especially orang yang awal Mekah. Dekat dalam kapal terbang dah pakai ihram. Betul. Dekat Jeddah naik bas pun pakai ihram dan sebagainya. But kita nak dapat redha Allah. Allah nak kasih kita dugaan at any point of time. Allah kasih. Betul. So janganlah kita dengar cerita-cerita dulu. Oh kau kalau buat dosa ni kau kena gini. Tak tak. Aku personal pernah termakan Sampai baca Sebegitu Ada buku dia kan tak salah dulu. Variasari apa? Taklah. Mustika. Variasari apa? Variasari yang magazine lain lah. Okay. Jadi Kau banyak tengok FHM lain. Itu lain. Mangga. okay. Jadi kadang-kadang kita rasa restless dan sebagainya. Itu adalah salah satu Allah nak uji kita, nak tengok kita ni macam mana kesabaran kita. Ada orang dia give up. Betul. Ada give up. Sudahlah. Buka bayar dam je. Pasal dia ingat dia ada duit. Jadi duit tak boleh beli semua perkara. If you see carefully, you have how much you have in your bank, you cannot buy anything. Pasal apa? You kalau nak habiskan umrah, you need to go through tawaf, you need to go through sa'i, you need to tahlul, baru you buka you ihram. Bukan pasal aku ada duit lah 300 rial lah, beli satu kambing, dam lah, buka ihram. Tapi tetap nak habiskan juga. Tetap berdosa. Betul. Then the meaning dah tak ada. The meaning of perjalanan umrah tu dah tak ada. Rapat pun dah tak ada. What's the point? What's the point? But this is part and parcel. Orang kalau tak rasa ni, that means something wrong with that person. Okay. Orang kalau tak rasa dugaan daripada Allah, that means dia You should dia be worried. punya you should be worried no. Macam tahu-tahu sampai je ekor. Okay. Sampai buffet masya-Allah. Ada udang, orang kopekkan udang. Bestnya. You need to be hotel mana ni? tak ada hotel macam gitu lah. Cakap je kan? Cakap je. Tak, because orang yang pergi haji VIP is like that. Dalam satu kemah, diorang cuma tak silap 8 orang je. Habis ada buffet spread. Ada es bob, ada air sejuk, ada semua ada. aircon. Teh kopi 24/7. So bukan saya nak cakap orang pergi haji VIP dia punya haji tak sah. Cuma kita kena bikin haji ataupun bikin umrah ni kita kena rasa susah payah sikit. So macam in other words, rasa. mungkin Zaki tak cakap, aku cakap defeat the purpose lah. Somehow lah cuma nak kena rasa susah sikit lah. The hustle mesti rasa the hustle mode must be there. Macam kadang kita tak biasa dengan dua helai ni, angkat beg, angkat apa. 1 bulan lagi Tak, not 1 bulan lah. Maybe about 1 week, 2 weeks. Haji ihram dia about 2 weeks je. Yes. 11 hari. Dia punya perjalanan haji 1 bulan. Okay. Alright. Okay. So lepas tu tetamu Allah yang berangkat dengan cara positif. Okay. Dia berangkat mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya ni positif lah InsyaAllah positif. Covid kau dah test belum? Tanya je. ERT dah test nak kena belum? swab Nanti aku swab. Yang kedua, harapan pengampunan dosa. Dia berangkat dengan cara positif ni. Orang yang berangkat cara positif, dia nak mengharapkan dosa-dosa dia diampunkan. Ketiga, dia menyahut panggilan Kaabah. Keempat, dia rindu dengan tanah suci. Ni kalau orang yang dah pernah pergi. Masya Allah, betul. Dia rindu dengan tanah belum suci. ada rasa tu lah InsyaAllah kau akan rasa. Pasal apa? Kadang-kadang kita nampak kat TV. Sekarang social media kan boleh nampak Kaabah, orang tengah tawaf. Rindu tu ada. Rindu tu ada. Lepas tu kita berangkat dengan keadaan positif ni, kita ingin bertaubat. Wow, the ultimate Kita ingin bertaubat. Pasal kita balik tanah air pun kita buat dosa. Betul. Kita balik pun kita buat dosa. Jadi kita ingin bertaubat. Betul. Lepas tu yang terakhir adalah takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Azab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada various aspect. Daripada alam kubur, alam barzah, alam yang kita akan ditimbangkan, dihisap, dan alam akhirat. So ini perkara ni, bila kita cakap takut dengan azab Allah, it consists everything. Allah. Yang first kita takut adalah alam kubur. Pasal first kali yang datang adalah malaikat. Lepas tu binatang-binatang yang akan ada dekat dalam kubur menemani kita dengan amalan-amalan buruk kita. Jadi kita berangkat ni, kita minta dengan Allah. Kadang-kadang kita berangkat, kita depan Kaabah, kita tak tahu apa nak doa. But these simple things patut kita sertakan dalam doa kita depan Kaabah. Ya Allah, aku takut ya Allah dengan ular yang dekat dalam kubur tu ya Allah. Aku takut dengan cacing yang akan makan badan aku ya Allah. Ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Dosa aku banyak ya Allah. Aku banyak lalai ya Allah. Aku banyak tinggalkan solat ya Allah. Aku tahu orang yang lalai dalam solat ni, yang tinggalkan solat ni punya dosa, dia punya azab dia. Aku tahu ya Allah, tapi aku tetap tinggalkan ya Allah. Inilah patut doa-doa kita depan Kaabah. Bukan betul kita mutawi cakap okey jemaah doa depan Kaabah. Ustaz, blank lah Ustaz. Tak tahu nak doa apa. Asal sama bunyi dia. Macam mana Sama macam makcik tu Sama. Ada. Setiap tour group mesti ada makcik macam ni. Ada. Memang banyak. Memang selalu Selalu walaupun makcik walaupun dalam masa perdana saya ada cakap pasal ni, tetap sebab Ustaz nak doa apa ya Allah. Soalan aku rasa soalan yang aku paling tak boleh jawab dan aku stun is macam mana nak doa Dia kira FAQ lah, frequently asked questions. Tapi bila time saya bikin kursus membina doa kita, tak ada orang nak join. Okey. Jadi sempat Okey, tetamu Allah yang berangkat dengan cara negatif. Okey. Tadi positif, pertama, negatif pula Senah blok sebelah dah pergi umrah. Senah. Jadi aku nak kena pergi umrah. Aku pun nak kena pergi. Aku pun kena pergi. Tapi ini benda mungkin boleh jadi satu pembakar semangat. Macam aku nampak korang pergi, aku pun nak pergi juga. Pembakar semangat is good. Tapi this one is another aspect. Aku kena tunjukkan dengan dia. Aku tak boleh kalah dengan si Senah tu. What happened to you is one way or another kita dapat bakar semangat kau, and it comes with your own realization different lah. Apa yang kau kurang and apa yang kau nak perbaiki. Kira aku, kalau kau boleh aku pun nak pergi lah. Itu tak boleh lah. Salah boy. Orang ada tu sampai ada berhutang. Sampai berhutang pasal nak pergi umrah. So itu dah no point. Pasal dapat ayat Quran tadi mengatakan bahawa sekiranya mampu. Baru berangkat umrah. Kalau kau ni menimba zakat, janganlah. Tak payahlah. Jangan. Ada juga. Ada. Okey, lepas tu cara negatif dia adalah salah satu yang orang yang berangkat ni nak cari abayah murah-murah. Ni mesti Mak Senah tu. Confirm. Mak Senah punya kawan lah. Mak Senah punya kawan lah. Yang dia nak Senah pergi pun nak pergi. Jiran dia juga lah nak cari abayah. Jadi nak cari abayah murah-murah. Lepas tu nak cari jodoh. Ada bayar murah Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Okay. Lepas tu nak cari jodoh dengan Pak Arab. I see. Nak harap-harap handsome kan? Ini ada aku dah dengar. Dia nak cari Mo Salah. Kadang dia tak cari Pak Arab. Dia cari okay, tak apa, jangan cakap Dia cari apa? Yang jual aiskrim ke ataupun yang tu tak cakap. Jangan buat saya jual aiskrim. Lepas tu nak jual produk depan Kaabah. Buat TikTok live ni lah. Gambar background Bukan TikTok live lah. Dia just bikin video. Dia jual minyak angin, minyak apa kan depan tekan Kaabah. di beg kuning gitu depan Kaabah. Boleh tu. Tak boleh. Jadi janganlah. Cop buat umrah. Cop. Dia sampai 2-3 hari dah jalan. Buat dosa bertahun. Tapi dekat depan Kaabah minta doa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin, dah jalan. Flight nak kejar flight. Tu maksud saya orang yang buat umrah cop. Kita spend time lah. Agensi kasih 6 hari 5 malam. Spend time dekat dalam masjid. Spend time depan Kaabah. Sampai tertidur. Sampai terlelap-lelap. Tidur dekat dalam masjid pun dapat pahala tau. Itikaf?
Betul. 100,000 kali ganda kalau dekat Masjidil Haram. Siapa nak kasih? Tapi kalau aku tidur berdengkur macam mana? Tu polis akan kejut kau Polis lah. akan kejut kau. ada Lepas tu orang kejut. orang maki kau dapat lagi Aku pahala tanya orang. betul ni. Jangan selalu berdengkur lah. Kalau tidur berdengkur je dapat tak sembahyang. Apa kau terbaring macam gitu? Oh, nak ambil sembahyang lagi Dan kalau kau berdengkur, kau mengganggu orang tengah berzikir, dapat dosa. Dah jadi dosa. Lah orang zikir Allah Allah, dia zikir lain. Tak, orang Allah Allah. Allah Subhanallah. Allah. Allahu Rabbi. Okey, lepas tu yang terakhir adalah orang yang berangkat dengan cara negatif ni, sampai sana pun dia solat dalam bilik. I see. Dia tak nak buat umrah, dia tak nak pergi ziarah. Tak nak make Walaupun full use ya. walaupun dia tahun-tahun pergi ziarah, pergi umrah, tapi dia tak nak pergi ziarah. Tak payahlah pergi ziarah, tempat sama je. Kita kena faham satu benda. Kita pergi ziarah itu adalah jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah jejak kaki dekat sana. Kenapa kita tak nak jejakkan kaki kita kat sana? Rugi. Kita tak tahu, mungkin dalam salah satu jejak kita itulah tempat Rasulullah diri. You never know. Itulah tempat Rasulullah jalan. Kita tak tahu. Kita nak bersama Rasulullah tapi tak nak pergi ziarah. Memang betul. Kita tiap-tiap tahun kita pergi sama je DP story. Dekat Arafah ni orang buat haji, Jabal Thur tempat Nabi sembunyi. Itu je lah. Itu je yang kita, tapi kita tak tahu setiap daripada tempat-tempat sejarah ada doa-doa dia. Yes. Betul tak? Dan kita pun boleh berdoa. Rugi kalau kita datang kita tak pergi tempat-tempat gini untuk berdoa. Rugi, dia dah sampai jauh-jauh, dah travel, dah spend $4,000-5,000. Betul. You come to this sacred tempat yang paling suci, tapi tak nak doa. Nak duduk kat masjid. Memang tak salah duduk dalam masjid, tapi Singapura ada ke tempat-tempat sejarah macam gini? Tak ada. Singapura tak ada tempat yang Rasulullah lalu. Betul. Then why are you wasting the effort? Baik pergi. Bangun full use pagi, make full use of the opportunity. Wah. Okay. Perkara yang kita harus berjaga-jaga sebagai tetamu Allah. Oh, ni aku nak kena hafal. Pertama adalah badan. Badan gemuk tak boleh? Boleh. Kata badan. Kalau badan kamu tak boleh, takkan aku dengan Mak Wanda sampai. Tanya tu je. Badan bermaksud apa? Kita kena jaga diri kita supaya terus-menerus kita boleh beribadah. Kadang-kadang ada orang ni, the first umrah semua dia nak apa? Dia nak lari. Dia nak jogging lah, all out lah. Tapi subuh terlepas. I see. Tapi ini terlepas, itu terlepas. Pasal apa? Dia nak bikin sangat. So apa pun kita kena buat kemampuan diri, ikut kemampuan diri. Okey. Itu kena jaga badan kita lah. Kita Kalau jangan kita dekat Singapura kita dah rasa sakit, ataupun dekat Singapura kita tahu kita ni mungkin senang kena flu. Bawalah ubat-ubat flu. Kalau kena gout nak Kan? buat gout. Standby itu penting. Itu penting. Mesti standby. Pasal kadang-kadang kat dalam kapal terbang kita tak tahu apa kita makan. Betul. Kan kita tak tanya tu cabin crew, you got put kacang, you got put Sana this. semua daging tu. Wah, betul juga Lasagna berani? Itu kau nak Saudi lah. Jadi kalau nak jaga kejasmanian badan kita, Jasmanian. Kesihatan jasmani kita, nak kena bawa lah kita. Kalau dia nak bawa penyakit-penyakit, bawa lah ubat-ubat Correct, betul. untuk standby. Panadol sana mahal. Serius So, tapi Panadol sana efektif. Oi, kuat dok. Macam dia Zetec ni gini. Dia lagi kuat daripada kuat. Zetec. Serius So memang, tapi Zetec dia kuat ada certain kita badan Asian ni tak boleh accept. I see. So means you kalau dah makan, you akan gone. You akan terus That's tidur. where tadi Zaki cakap kita terlepas. Ibadah-ibadah semua rugi. Okay, nombor 2, kita jaga mata kita. Mata. Wahai bangsa hikmat. Kita nak berangkat sebagai tetamu Allah ni, kita jaga mata kita. Kadang-kadang kita, maaf cakap, lelaki, kita faham lah Faham sangat-sangat. Pasal kadang-kadang dekat tempat tawaf ni, dekat mataf ni, kita campur lelaki dan wanita sama-sama. Tempat tawaf tak? Tak. Jadi mata kita kena jaga. Mata kita apabila kita melaksanakan tawaf, mata kita hanya satu tempat, iaitu Kaabah. Tengok je Kaabah. Ada jemaah lah. Diorang mata tu berkeliaran. Betul. Tak tahu dia tengah cari apa. Dia cari Cari mata kesalahan Bukan lain. cari perempuan, tapi Macam mata-mata lain. cari macam
apa macam dia ni dia pakai bag Jadi kesalahan orang. dia buat gini bag, dia tengok dia lupa nak baca. Judgemental Semua dia lah lupa. Jadi judgemental lah tu. Pasal dekat sana apa-apa boleh jadi. I see. Kita kat Singapura walaupun bukan orang yang judgemental, sampai sana kita boleh jadi judgemental. Betul je, betul. Sebab tu kena belajar, kena tahu. Curious. Mata Kita lah, curious. jaga mata. Jadi sebab tu saya selalu cakap dengan jemaah, bila masuk Masjidil Haram tak payah nak tengok depan, tengok bawah dulu. Sampai dekat mataf Mata tu apa? tempat tawaf. Okey. Okey, dia masuk Masjidil Haram kena turun eskalator. Yeah. Turun eskalator tu baru tempat mataf. Okey. Okay, so betul kita detour cari tempat untuk masuk. Betul kita masuk baru saya cakap okey jemaah dongak. Bila time dongak baru dia nampak Kaabah, baru datang khusyuk. I see. Kan ada orang dia masuk je dia nak buat ini nak buat itu, dia pemikiran dia dah lari. So kita kena jaga mata kita. Kemudian kita kena jaga mulut. Okey. Jaga mulut kita. Kita ni dekat Singapura mungkin selalu mencarut dan sebagainya. Jadi kita kena jaga mulut kita. Betul. Especially tengah nak buat umrah. Suka irritating orang tak boleh. Especially depan Kaabah, dekat tempat sa'i. Pasal apa? Dekat tempat itulah yang paling banyak dugaan akan datang kat kita. Betul. Seperti orang suka langgar. Bila partner? Dekat depan Kaabah tengah tawaf. Tengah tawaf tu. Tengah tawaf tu Okey. orang memang dugaan tu akan datang kat kita. I see. Orang itu jam juga orang nak selit, itu jam juga orang nak rempuh dan sebagainya. Okey. Kencing. Tak terkencing betul. Kadang-kadang kita boleh rasa tau, amak terkencing macam mana ni Ini semua adalah dugaan. Ini adalah dugaan. Jadi kadang-kadang Piramli dia dah bikin cerita Cobaan. Kepala awak pun buat sabar. Cobaan kan. Jadi ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita nak tengok macam mana keimanan kita. Allah nak tengok tak kita ni sabar ataupun kita ni kurang sabar. InsyaAllah. Itu baru dekat mulut tau. The next thing is hidung. Itu memang kurang sabar. Wow. Pasal apa? Dekat sana satu dunia punya orang datang. Betul. And dorang semua bukan macam kita yang pakai deodoran, yang pakai minyak wangi, yang mandi. Not everyone is like that. You need to understand. Not everyone is like that. So kadang-kadang bila kita tengah tawaf, alamak, dia pergi baung dia, ya Allah. Bau ketik ketik dia. Lebih tu. Kadang-kadang lebih daripada bau ketik tu. Bau kari Kadang-kadang dah ada, macam bau kari. bertipik tau. Dia macam bau belende tu. Dah macam-macam. So Macam bau kelengkang gitu. ini adalah sure. dia dah Selit lebih Tak ada, because have to kadang wap dia naik kan. Wap dia naik. Serious Betul. lah. This is one thing that orang maybe might say that kita ni apa ni cakap macam gini but this thing happen. This thing happen. So macam mana kita nak tahan? Banyak yang istighfar kepada Allah SWT. Boleh letak minyak kapak kat Tak hidung? boleh. Pasal? Nanti kita akan masuk disentuh. pantang Boleh. larang. Okey, Kita masuk pantang larang. Okey. Okey, lepas tu telinga. Telinga kita. Kita dengar benda-benda yang kurang baik dan sebagainya. Kan? Jadi ini adalah perkara yang kita kena jaga. Tangan kita dan juga kaki kita, anggota badan kita, yang mana apakah anggota badan kita lakukan dekat tanah haram. Adakah kita kasih sabil? Adakah kita kuat shopping? Adakah kita ni kuat jalan ke masjid? Ataupun kita ni kuat gantung kaki dekat atas Jabal Katil? Jabal Katil. Gantung kaki bermaksud apa? Selalu tidur. I see. Selalu tidur. Kalau nak tidur selalu, Singapura pun boleh tidur. I see. Singapura katil lagi empuk. Pasal kita yang beli. Dekat hotel dekat sana bukan kita beli katil. Tapi sedap tidur. Pasal apa? Syaitan tengah duduk, tengah goyangkan mata. Tidurlah. Dekat sana setan semua overtime Syaitan bukan overtime. Syaitan Major General. Oh, sana kira level-level atas. Colonel, Lieutenant Colonel. Tak ada yang corporal ni semua. Semua tak ada. Dia tak exempted kat sana Tak ada exempted. Sana kira Semua level atas. semua tak atas. Jadi inilah perkara yang kita harus berjaga-jaga sebagai seorang tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita akan masuk bab ni, perbezaan umrah dan haji. Okey. Perbezaan umrah dan haji. Orang ingat dia pergi umrah dah settle lah, tak pergi haji Balik tak payah register haji. Tak. Umrah dengan haji ni lain. Okey, kita go through bab haji. Haji berlaku setahun hanya sekali. Okey, pada bulan Zulhijjah. Sekiranya kita nak buat haji akhir Zulqaidah, kita dah masuk ke Mekah.
kita akan tunggu 9 Zulhijjah, kita akan masuk Arafah. Kemudian 10 Zulhijjah kita akan pergi Muzdalifah. Betul. Kita akan pergi melontar dan 11, 12, 13 kita akan continue melontar dekat Mina. Kemudian kita dah habis kita berhaji, kita bikin tawaf haji, sa'i haji, kita dah habis semuanya. Okay. That is haji. And only for that period. You cannot do haji during Syawal. You cannot do haji during Muharram. Tak boleh. Tetapi umrah you can do Anytime. as and when you want. Anytime outside Zulhijjah. Yes, outside Zulhijjah. Lepas tu haji ni lebih banyak rukun. Kalau umrah dia cuma 4 rukun. Niat, tawaf, sa'i, tahlul. Tapi kalau haji dia ada lebih pada 4. Dia ada melontar, dia ada kena mabit dekat Arafah, dekat Muzdalifah, dekat Mina. Dia ada a few things. Then you kena wukuf. Wukuf tu ada certain timing. In Arafah you need to go in. You tak masuk, you tak dapat haji. So that is haji. Main PUBG dan within that demarcation area. Yes. You need to be like that. inside. Oh serius lah. Yes. Lepas tu dia ada papan tanda Arafah starts here. So you need to be inside. And you need to be inside time waktu wukuf. You tak ada time waktu wukuf, you buat tawaf haji ke sa'i haji ke, dia tak kira. I see. Dia tak sah. So ada orang dia cakap, oh pergi umrah dululah, kenal-kenal dulu. So this is the motive. Kita pergi umrah, kita kenal-kenal dulu dengan apa tu haji sebenarnya. Haji kecil lah. Pergi umrah tu macam haji kecil. Mini hajj lah. Mini hajj. Bosses selalu tanya, this one you going the big one or the small one? This one the small Hajj one. Lepas tu haji ni wukuf di beberapa tempat. Arafah, Muzdalifah, Mina. Wukuf tu apa? Wukuf tu kena ada dekat tempat tu, kena duduk berehat. I see. Time umrah tak ada wukuf. Tak ada. Umrah cuma niat, tawaf, sa'i, tahlul. Okay. Lepas tu haji dia ada melontar dekat jamrah. Itu yang selalu aku nampak kat TV, diorang ambil batu, diorang campak kat Dia ada batu ni. jamrah apa, Aqabah, Ula, Usta. Ada 3. Ada 3. Tapi kalau yang 10 Zulhijjah, you kena buat Aqabah je. Yang Aqabah. 11, 12, 13, tiga-tiga tu. Diorang ada apa peristiwa ataupun ada history lah behind that. Itu history dia ada. So nanti kalau kita pergi, baru kita tahu. Dekat dalam bas Mutawif akan ceritakan. Okay. Dan ibadah haji ni daripada zaman Nabi Ibrahim. I see. Bukan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad cuma continue the manasik. Yep. The continuation of what to do during Hajj. Rasulullah yang aturkan. Tapi zaman Nabi Ibrahim dah ada dah orang pergi haji. Jadi benda ni tak menjadi satu macam kekeliruan lah. Zaman Arab dulu dah buat. Lepas tu 3 cara melaksanakan haji. Kalau umrah satu cara je. Which is tawaf, niat, tawaf, sa'i, tahlul. Tapi haji dia ada 3 cara. Okay. Dia ada haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Okay. Tapi Nabi buat haji berapa kali? Sekali. Satu. Macam mana ada pecah 3 ni? Itulah dia. Nak tahu? Ikut Zaki Alwi Travel Services. Itu dia. Very nice. So that is the perbezaan antara umrah dan juga haji. Jadi sekarang ni kita tengah prepare ourselves for umrah. So umrah DP wajib 2 saja. Iaitu miqat, niat di miqat, jaga pantang larang. Niat dia miqat. Niat di miqat, lepas tu jaga pantang larang. Okay. Sebelum kita teruskan tentang apa yang harus kita lakukan bila nak buat umrah ni, kita take a break dulu. Kita akan kembali. Kita akan kembali ke episod seterusnya bersama-sama dengan Zaki Alwi, bersama aku, bersama Manap, bersama Maon dalam kelas manasik bersama Zaki Alwi lah. Jadi kita harapkan apa yang telah kita kongsikan dalam episod kali ini telah pun sedikit sebanyak memberikan manfaat. Ini baru saja permulaan saja. Baru InsyaAllah. Jadi Korang jangan nak terus keluar daripada ni tempat. Memang ni starting dah a bit boring. Kita nak kasih korang the picture of apa yang kita akan discuss. The questions are coming soon. Sia-sia kita suruh Manap pakai Sia-sia dia ihram jadi jenazah. Betul. Jadi insya-Allah kita akan kembali. Kita akan rukaikan lagi perbezaan umrah. Bukan perbezaan umrah. What Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk umrah? Okey, itu saja daripada kami berempat. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Zaki Alwi Travel and Services. Dan anda boleh cari mereka di social media, Instagram, TikTok dan Facebook
di Zaki Alwi Travel and Services. Zaki Alwi dan Zaki Alwi Travel Services menyediakan beberapa perkhidmatan seperti ibadah umrah, ibadah haji, ibadah kurban, badal haji, badal umrah dan juga wisata. Betul. Jadi itu saja daripada kami buat kali ini. Jangan lupa episod seterusnya. Apa dia? Saya Mim Alif nak mana? Betul. Kau gini-gini macam kau tahu. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Aku Mim Alif On Mount. Dan saya Zakafia Zaki. Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Manap dan Mawi. May peace be upon you. Saya Mim Alif nak mana? Saya Mim Alif W.I. Mawi. Aku Mim Alif On Mount.